Pengalaman tinggal di asrama memberi pelbagai memori berharga, termasuklah kisah-kisah pelik dan seram yang sering dikaitkan dengan asrama. Ramai orang kata kalau tinggal di asrama, kejadian histeria selalu berlaku. Itu belum lagi terdengar bunyi perkara pelik di bilik kosong ketika banyak pelajar balik kampung. Ia seolah-olah sudah menjadi satu perkara biasa untuk berhadapan dengan situasi seram di asrama, sehingga timbul pelbagai kisah dan kejadian yang boleh dikatakan pelik tapi benar. Itu juga yang terjadi kepada Haris. Kejadian menimpahnya masih mampu membuatkan bulu roma meremang setiap kali terkenang kejadian misteri di asrama. Haris memberitahu, kisah seram mula menyelubungi dirinya apabila dia bertugas ke sekolah di sebuah kawasan di luar bandar di Kedah. Pada awalnya, kata Haris, semuanya berjalan seperti biasa. Malah dia beruntung kerana mendapat rakan-rakan seasrama yang sekepala. Imbau Haris, kisah seram menimpa dirinya bermula apabila rakan-rakan sebiliknya meminta dia berpindah katil meskipun warden asrama telah menetapkan dia menggunakan katil di bahagian bawah. Enggan membantah arahan yang diberikan, Haris terus memindahkan barangnya ke katil bahagian atas dan sempat bertanya sebab dia tidak boleh menggunakan katil itu. Dalam kepala saya ketika itu dah ada macam-macam persoalan, tetapi kerana tidak mahu bersoal balas dengan rakan sebilik, saya turutkan sahaja, ceritanya. Bulu romanya terus menegak apabila salah seorang penghuni dom, iaitu Lan, memberitahu katil itu mengeluarkan bunyi bising. Memandangkan terdapat lonceng yang diikat di tiang katil. Katanya lagi warden asrama yang mengikat lonceng itu dengan alasan untuk memberitahu bila mereka seharusnya perlu masuk tidur. Saya mula berasa pelik bagaimana warden akan membunyikan lonceng itu, tetapi saya cuba buat tak tahu saja dan menganggap mereka cuba mengenalkan saya. Sangkaan Haris meleset apabila pada hari sama selepas solat maghrib, dia mula menerima gangguan selepas enggan mengikut rakan-rakannya ke dewan makan selepas pulang dari surau kerana ingin menukar kain pelikat yang dipakainya. Sebaik saja sampai ke bilik, Haris memberitahu dia terdengar bunyi tapak kaki kanak-kanak sedang berlari di koridor. Namun sangkanya ia anak kepada warden. Dalam saya cuba positifkan diri, tiba-tiba ada satu bau yang sangat pelik dan saya tertanya-tanya dari mana datangnya bau tersebut. Selepas tukar seluar, saya terus keluar dan lari ke dewan makan. Sebelum rakan-rakan lain menegur, wajah saya nampak pucat. Saya terus menceritakan apa yang berlaku kepada mereka, katanya. Reaksi rakan-rakannya, kata Haris, terus berubah. Dan salah seorang daripada mereka, yaitu Syafiq, tiba-tiba menyatakan dia dah tahu ada orang baru dan meminta kami semua untuk tidur berlonggok di atas lantai pada malam itu. Menyedari ada sesuatu yang tidak kena, Haris memberi cadangan agar memaklumkan perkara itu kepada warden. Namun mereka memberitahu ia perkara sia-sia dan hanya menitipkan pesan berbunyi, baik kelakuan maka baiklah segalanya. Bukan saja mereka, saya sendiri pun tak faham dengan pesan warden itu. Tapi malam itu memang kami tidur beramai-ramai dan Syafiq meminta saya tidur di tengah-tengah. Buat saya bertambah seram apabila Syafiq turut menghulurkan buku surah Yasin dan meminta saya untuk membaca apa saja surah yang saya hafal dan faham maksudnya, katanya. Ketika itu, katanya,
jam sudah menunjukkan pukul 12.40 tengah malam. Namun lonceng itu masih belum mengeluarkan bunyi, dan pertanyaannya mengenai lonceng itu tidak dijawab oleh rekan-rekannya. Sebaliknya, Lan menutup semua tingkap di dalam bilik mereka, kecuali yang terletak di katilnya dibiarkan terbuka. Namun lonceng yang berikat di katil itu masih belum mengeluarkan bunyi. Pelik dengan situasi itu, kata Haris. Lan bertanya kepadanya, sama ada dia ada membawa barang berat, seperti boleh menjaga dan melindunginya. Saya rasa tidak pula bawa apa-apa barang, kecuali sebatang jarum lama, pemberian nenek yang disimpan dalam kotak pensil. Lan mula berasa sesuatu tidak kena. Dalam mereka membuat andaian mengenai jarum itu, tiba-tiba lonceng berkenaan berbunyi nyaring, dan Lan meminta saya pejamkan mata sekiranya ternampak sebarang kelibat. Kami semua terus baring, dan saya menghadap ke kiri. Saya rasa seperti ada sesuatu yang merenung kami. Bila saya melihat hujung penjuru dom, seperti ada bayang-bayang seekor monyet berbulu hitam. Tangan monyet itu sangat panjang. Saya terus pejam mata. Sumpah, ia memang menakutkan. Pertama kali saya lalui perkara ini, saya tertidur macam itu sahaja. Apabila pagi, semua buat macam biasa, seperti tiada apa-apa berlaku. Saya tetap tanya pada Lan benda yang saya nampak semalam, dan terkejut dengan jawapan yang diberikannya. Katanya, Lan memberitahu benda dilihat itulah yang dilepaskan oleh warden untuk mengawasi pelajar di asrama dalam keadaan tidak sihat. Selepas pengalaman ngeri itu, Haris memberitahu rekan-rekannya bimbang akan dirinya dan bertanya sama ada dia berada dalam keadaan baik. Ini kerana, kata Haris, sebelum ini belum pernah berlaku makhluk itu memunculkan diri. Tetapi apa yang berlaku pada malam itu agak pelik. Apabila ia seperti mencari sesuatu, Syafiq memberitahu cobaan halau benda itu tidak pernah berjaya, kerana akan ada saja halangan. Lebih menyeramkan, ianya seperti tahu niat kita untuk menghalaunya. Mungkin ini tempat asal dia, ceritanya.